Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang kita bincangkan semalam sambungannya adalah keuzuran meninggalkan solat. Yang pertama yang kita sebutkan semalam adalah kerana tidur. Hari ini kita akan bincangkan yang kedua, iaitu lupa. Sebelum daripada itu, dalam kitab Ghayatul Munah ada disebutkan banyak tidur ini mewarisi kefakiran, mewarisi kefakiran, kemiskinan. Kalau orang yang miskin lagi bertambah miskin dia. Dalam satu hadis menyatakan la yuraddul qada illa du'a, tidak dapat ditolak qada, ketentuan daripada Allah Taala, keputusan daripada Allah Taala, melainkan dengan doa. Kalau telah ditakdirkan seseorang terbabit dalam kemalangan pada hari sekian, tarikh sekian, pada waktu sekian, maka yang boleh untuk mengubah qada dan qadar Allah ini hanyalah dengan doa. Dan yang keduanya adalah wala yazidu fil umur, tidak boleh bertambah umur illa albir, melainkan kebaikan. Kebaikan yang kita buat setiap hari akan bertambah umur kita. Menghubungkan silaturahim, bertambah umur kita. Kerana menghubungkan silaturahim juga adalah satu jenis kebaikan. Wa innar rajul la yuhram ar-rizq bi dhanbin aznabahu khususan al-kadhib. Seorang lelaki akan terhalang rezeki dia dengan sebab dosa yang dilakukannya, terutamanya pendustaan. Wa kasratun naum tujibul faqr, banyak tidur mewarisi kemiskinan atau kefakiran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada perkara yang kedua, keuzuran dalam meninggalkan solat adalah kerana terlupa. Dengan syarat terlupa tersebut tidaklah berlaku terhadap perkara yang dilarang. Contohnya, apabila seseorang berada pada satu waktu yang telah masuk waktu solat, iaitu telah azan zuhur, telah masuk waktu zuhur, dia berazam nak melakukan solat zuhur. Zuhur masuk pukul 1-2 minit. Kemudian dia dengar azan 1-2 minit, 1-3 minit dia dengar azan, dia berazam untuk melaksanakan ibadat solat. Kemudian dia pun sibuk lah, dia berazam nak melaksanakan solat, tapi dia tak buat lagi. Dia sibuk dengan membaca buku, dengan selesaikan kerja dulu. Kalau dia sedang menjahit, selesaikan satu baju ni lagi untuk jahitan. Kemudian kalau dia sedang menjahit kasut, dia nak selesaikan jahit kasut ni dulu. Kalau dia sedang membaiki laptop ataupun handset, maka dia akan nak selesaikan ni dulu. Dia tak nak buat kerja separuh-separuh, nak selesaikan dulu. Kemudian bila dah selesai menjahit baju, dia terlupa tentang solat tadi. Dia selesaikan satu baju lagi, satu baju sampailah azan asar. Dia terlupa. Yang mana sedang repair laptop tadi, ingatkan lepas habis satu laptop nak terus semayang, tapi dia repair satu laptop, kemudian handset, kemudian iPad, kemudian tablet, sampai terlupa, sampai terkeluar waktu solat. Ataupun dia sedang jahit kasut, sampailah jahit sampailah habis waktu solat, waktu zuhur, sehingga masuk ke waktu asar. Adakah dia berdosa terhadap pekerjaan atau kelakuan dia seperti ini? Maka dia lalai, dia terlupa, maka hukum tidak berdosa. Kerana lupa ini bukan bermula daripada perkara yang dilarang, maka tak wajib qada segera. Mana dia nak qada bila-bila boleh. Dah pukul 5 baru teringat, tak sembahyang zuhur lagi, leka menjahit baju, leka dalam membaiki laptop, pukul 5 baru teringat. Adakah dia wajib qada segera? Tidak wajib. Bila rasa dia nak qada, dia qada lah, mungkin malam, mungkin esok pagi, mungkin esok malam,
Boleh, tak jadi masalah. Apabila seseorang berada pada waktu zuhur dan dia sedar telah azan zuhur dan dia berazam dalam diri dia, sekejap lagi aku buat solat zuhur, dia nak buat solat zuhur, tapi leka dengan satu pekerjaan yang dipanggil manhi anhu, pekerjaan yang dilarang. Contohnya seperti mana dia sedang bermain judi. Bermain judi, ingat ke nak semayang zuhur, dah azan zuhur, ingat ke nak semayang zuhur lepas ni, tengok dia teruskan main judi sampailah asar, maka berdosa haram. Dia berdosa. Main judi itu satu perkara yang haram, lalai sampai tertinggal semayang zuhur juga haram. Dua haram dia dapat, dua perkara yang berdosa telah menimpa dirinya. Ataupun dia leka dengan perkara yang makruh. Contohnya bermain catur, chess, bermain catur ataupun dam. Dia bermain catur ni, bermain dadu ke catur ke, tapi bukan pertaruhan. Tak ada pertaruhan duit, saja seronok-seronok main carom, dia main-main sampai dah azan zuhur. Dia kata sekejap lagi dah sembahyang zuhur ni, habis satu game ni, tengok-tengok bersambung game sampailah azan asar, dia tak sedar, terlupa nak sembahyang zuhur sebab leka seronok dengan permainan catur ataupun game. Atau pada zaman sekarang leka dengan game, main game, dengar azan zuhur, lepas habis satu game ni, game over, terus nak pergi bersiap untuk sembahyang. Tak, lepas sedang main game terlupa, terus main lagi, tak sedar dah dia terlupa untuk dia belum sembahyang zuhur, dia terlupa yang dia belum solat zuhur. Ataupun melihat YouTube, Facebook, melayari Facebook, YouTube, Instagram, perkara-perkara ni boleh dikatakan makruh lah, terlampau lama lihat, bila mana sampai terkeluar waktu, lekanya dia lalai dalam perkara yang makruh sampai terkeluar daripada waktu. Adakah dia berdosa? Ya, dia berdosa kerana dia leka dengan permainan, melayari internet, permainan juga tu, walaupun ada manfaatnya, tetapi perkara tidak dinafikan, perkara yang lara, perkara yang memakruhkan pun banyak. Dia bermain sampailah terkeluar daripada waktu. Atau dia main permainan yang mana tidak menutup aurat dengan sempurna, sama ada permainan bagi lelaki ataupun wanita. Main bola sepak, tak sembahyang zuhur. Seluar main bola, kalau ditutup aurat, okey lah. Tutup aurat maksudnya tutup lutut sampai ke pusat. Tak kira lah dia pakai pakaian ketat ke, bagi orang laki-laki lah, tutup pakaian ketat sampai tertutup lutut dia, itu okey, supaya dan juga peha dia tidak jadi masalah. Ataupun seseorang berenang untuk golongan laki-laki lah, berenang, maka dia pakai pakaian yang ketat, tak jadi masalah sebab dia ketat, tapi tertutup menutup aurat, tak nampak warna kulit. Ustaz, tutup pintu. Okey. Tapi kalau perempuan, permainan dia perlu permainan yang longgar lah. Longgar ni maksudnya pakaian yang longgar, yang tak menampakkan tubuh badan. Laki tak apa nampak tubuh badan, cuma jangan nampak warna kulit tu. Jadi bila mana untuk golongan wanita, selalunya untuk wanita yang pakaian yang patuh syariah untuk berenang, gimnastik, itu agak sukar lah, walaupun adalah research, ada orang buat research mengenai perkara tersebut, tapi bukan satu perkara yang mudah, terutamanya dalam dunia antarabangsa, peringkat antarabangsa, peringkat global, itu agak susah, sehinggalah keluar daripada waktu, lalai terhadap permainan-permainan saya sebutkan tadi sampai keluar waktu.
maka dia berdosa, hukumnya dia berdosa dan wajib qada segera. Kalau dia teringat tak sembahyang zuhur lagi, dia teringat pukul 5. Pukul 5 tu dia tinggalkan segera segala perbuatan yang sedang buat, ambil wuduk dan solat. Sebab dia telah meninggalkan zuhur walaupun terlupa, tetapi disebabkan perkara yang lara, perkara yang makruh, maka hukumnya wajib qada segera dan hukumnya berdosa. Berdosa kerana meninggalkan solat. Leka dengan satu perkara sehingga meninggalkan solat. Wa man dakhala alaihi waqtas solah, siapa yang masuk waktu solat dan dia tak ada azam untuk melakukan solat tersebut, kemudian dia terlupa sehingga keluar daripada waktunya, maka dia berdosa secara mutlak. Dah azan zuhur, dia tak ada niat pun untuk melaksanakan solat, kemudian tengok-tengok keluar daripada waktu, dia terlupa sampai keluar daripada waktu, wajib, maka hukumnya adalah dia berdosa. Berdosa. Bila berdosa, adakah wajib untuk dia qada? Wajib lah, sebab dia berdosa meninggalkan dengan dia terlupa tapi tak ada azam nak buat. Selalunya bila orang azan zuhur, contoh azan zuhur, mestilah dia ada dalam terdetik di hati, aku nak sembahyang zuhur sekejap lagi lah, pukul 3 lah, 3:30 lah sembahyang zuhur, mesti ada. Tetapi bila tak ada langsung nak niat untuk menunaikan solat, maka last terlupa sampailah waktu asar, sampai azan asar, maka hukumnya dia berdosa. Keuzuran yang ketiga, meninggalkan solat. Dia bukan meninggalkan solat tau, tapi dia lebih kepada melewatkan solat. Dia keluar solat daripada waktunya kerana uzur. Contoh seperti jamak takhir. Jamak takhir ni kita niat pada waktu pertama, waktu solat pertama. Jamak zuhur dan asar dalam waktu asar, kita niat jamak takhir itu pada waktu zuhur. Niat pada waktu zuhur aku nak buat jamak takhir. Okey? Pada waktu solat yang pertama. Zuhur dia buat, tak buat, dia buat waktu asar nanti. Niat jamak itu pada waktu yang pertama. Niat lewatkan solat yang pertama dengan syarat kena ada masa yang cukup pada waktunya untuk solat. Kita anggarkan jelah ma'abaqa'i ma yasa'uha min waqtiha. Solat zuhur kita katalah solat yang sederhana 5 minit. Mana hendaklah dia niat jamak takhir itu adalah 5 minit sebelum 5 minit tu. Sebelum 5 minit. Mana cukup waktu solat asar, solat zuhur. 5 minit sebelum daripada masuk waktu asar. Kalau niat awal lagi bagus lah. Niat pukul azan zuhur terus niat pukul 2 niat jamak takhir, pukul 3, pukul 4, tak ada masalah. Kalau asar 4:15 minit, 4:09 minit dia kena niat. Ataupun 4:10 pun boleh lah, 4:10 dengan syarat 4:09 minit lebih selamat. Kira-kira sembahyang dia tu boleh selesai sebelum asar, sebelum azan asar. Bila waktu mana kita anggarkan sembahyang fardu zuhur 4 rakaat itu 5 minit boleh selesai, jadi kita niat sebelum tu. Sebab apa kena niat jamak takhir pada solat yang pertama? Untuk membezakan takhir ini kita lewatkan solat zuhur ini kerana disyariatkan. Ada takhir yang masyru', lewatkan tetapi tak berdosa kerana disyariatkan. Kalau kita tak niat takhir pada solat yang pertama, jadi seolah-olah kita lewatkan, seperti orang tinggal semayang, hukumnya haram. Nampak tak? Perkara yang keempat, kerana keuzuran, meninggalkan solat. Kerana ada orang memaksa dia untuk tinggalkan solat, maka dia terpaksalah lewatkan solat sampai terkeluar daripada waktu dia. Orang tak bagi dia solat. Diberi keuzuran untuk lewatkan solat ini bagi orang yang dipaksa untuk meninggalkan solat, ada 4 syarat. Syarat yang pertama, orang yang memaksa tadi berkuasa merealisasikan apa yang diberi ancaman kepada orang yang dipaksa. Kalau kamu semayang, aku bunuh kamu. Memang dia ada kuasa untuk membunuh. Sebab dia adalah Samsing contoh di kawasan tersebut.
ataupun dia sultan yang zalim, raja yang zalim, dia gunakan kuasa dia untuk bunuh. Jadi pada ketika itu tak boleh sembahyang sampai terkeluar pada waktu. Tak apa. Tapi kena cukup 4 syarat. Syarat yang keduanya adalah orang yang dipaksa tersebut tak mampu nak lari, tak mampu nak selamatkan diri dia, tak mampu untuk minta tolong orang lain. Sebab dia sedang dikongkong, dipenjara, ditahan, tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak sembahyang. Sebab dipaksa untuk meninggalkan solat. Dan yang ketiganya, orang yang dipaksa tersebut menyangka bila mana dia tak buat, maka orang yang memaksa tadi akan melakukan ugutan dia, akan merealisasikan ugutan yang telah dia ugut kepada orang yang dipaksa tadi. Contohnya, saya dipaksa, sekiranya saya solat, saya akan dibunuh. Sangkaan saya kalau saya solat juga betul-betul dibunuh. Sangkaan kuat saya, betul-betul dia bunuh. Sebab dia ugut betul-betul selalu dia akan buat. Jadi pada ketika itu kita tinggalkan solat. Yang keempatnya, alla takuna lil mukrah qarinatu ikhtiyar. Tidak ada bagi orang yang dipaksa tu qarinah untuk buat pilihan. Kalau dia boleh buat pilihan A, B, C, D, maka dia pilihlah yang lebih ringan bagi dia, yang lebih selamat, dan juga dia boleh melaksanakan solat. Tapi kalau tak ada pilihan dah, itu saja. Kalau solat kena bunuh, tak ada pilihan lain, maka terpaksalah dia meninggalkan solat. Okey? Tuan-tuan dan puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seafdal solat ini adalah kita melaksanakan solat pada awal waktu. Walaupun sembahyang isyak, ada hadis yang Nabi sembahyang di pertengahan malam isyak ni, yang sembahyang berjemaah, sampai sahabat Nabi tunggu tersengguk-sengguk, dia tertidur-tidur. Nabi tak keluar-keluar lagi untuk menjadi imam. Namun begitu, solat isyak masih afdal pada awal waktu seperti solat-solat yang lain yang sama, mengikut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Berdasarkan keumuman hadis yang sahih daripada Nabi SAW, pernah ditanya kepada Nabi, ayyul a'mal afdal, apakah amalan yang terafdal? Maka Nabi kata, as-salatu li awwali waqtiha, sembahyanglah pada awal waktunya. Berdasarkan sabdaan Nabi SAW, al-waqtul awwal minas salah ridwanullah afwallah. Solat, waktu yang pertama solat adalah pukul 2 ke pukul 3 ke, tak jadi masalah, hukumnya harus. Tetapi seperti mana yang diberitahu tadi, wajib kita lalukan keazaman kita nak melaksanakan solat. Selalunya azan memang kita akan terfikir solat, bila kita nak solat. Okey. Semata-mata masuknya waktu solat, maka wajiblah kepada seseorang yang bergelar alhamdulillah, seseorang yang bergelar mukallaf, wajib salah satu daripada 2 perkara. Bila masuknya waktu solat, azan je Zuhur contohnya, maka wajib salah satu daripada 2 perkara. Perkara yang pertama, wajib dia buat solat, wajib laksanakan solat, ambil wuduk solat. Ataupun yang keduanya, wajib dia berazam untuk melaksanakan solat kalau dia tak nak solat sekarang pun. Kalaulah dia tak melaksanakan solat, tak berazam untuk melaksanakan solat, maka hukumnya berdosa. Sekiranya dia melaksanakan solat selepas daripada waktu, selepas daripada demikian, sekiranya dia melaksanakan solat Zuhur selepas daripada itu dalam waktu, maka wa hadza azmun khassun fi solat, ini adalah azam yang khusus dalam solat. Dia melakukan solat selepas itu dalam waktu, maka ini keazaman khas dalam solat. Mana dia tak ada azam nak melaksanakan solat, dan dia tak buat solat pun bila dengar azan, dia berdosa. Walaupun dia buat juga solat, walaupun dia buat solat,
pada waktu tersebut, tapi dia tak berazam. Ini jarang berlaku lah. Ini adalah kita panggil azam khas dalam solat. Satu lagi di sana dipanggil azam umum, iaitu alladhi yajibu aqibal bulugh, yang mana wajib kepada orang yang selepas daripada baligh. Wajib secara umum iaitu seseorang yang baligh, berakal, dia berazam selepas daripada baligh dia buat segala perkara yang wajib dan juga meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak berazam nak solat, dah dia dengar azan, tak ada pun keazaman untuk melaksanakan ibadat solat, dia berdosa. Dia dianggap derhaka dan berdosa. Kalau dia semayang dalam waktu, tetap sah. Dalam waktu dia tak ada azam, tiba-tiba terdetik hati nak semayang jugalah, semayang. Maka semayang dia sah. Kebanyakan di kalangan manusia, dia menyangka apabila dia sakit, terutamanya apabila dia ditidurkan di hospital, idza nuwima, apabila dia ditidurkan di hospital, maka diberi keuzuran untuk meninggalkan solat. Ini sebenarnya satu dakwaan, sangkaan yang salah ataupun kefahaman yang fasid, yang tidak benar. Kerana solat tak akan gugur dan tidak diberi kelonggaran kepada orang yang meninggalkan solat, melainkan kepada orang yang mana tidak ada akal, seperti mana pengsan ataupun dah hilang dah deria ingatan, perasaan, rasa, semua dah hilang lah. Wastaghraqa waqtus solah, dan juga daripada awal waktu solat sampai habis waktu solat, maka tak dituntutlah untuk solat. Okey. Bagi orang yang ditidurkan di hospital, contohnya dia makan ubat tidur ke, ataupun doktor bius sampai tidur, kalau bius tersebut mungkin tidurnya sejam 2 jam, maka tersedar wajib solat. Tapi kalau dibiusnya daripada sebelum zuhur sampailah pukul 6 petang asar, zuhur tak wajib solat dah. Sebab apa tak wajib solat? Pada ketika itu dia dicocok, ditidurkan, dibius sebelum daripada azan zuhur. Akal dah tak berfungsi dah. Tak berfungsi dah. Sebab dia ditidurkan. Kemudian yang keduanya, daripada sebelum zuhur tadi pukul 12 sampailah 6 petang. Mana zuhur tu memang tak ada kewajipan bagi dia, sebab dia tak ada akal lah pada waktu tersebut. Okey? Maka tak ada tuntutan untuk dia melaksanakan ibadat solat. Adapun selain daripada yang saya sebutkan tadi, hendaklah dia melaksanakan ibadat solat macam mana keadaan sekalipun. Kalaulah seseorang meninggalkan solat, maka wajib dia qada. Contohnya dibius daripada 12 tengah hari sampai 6 petang. 6 petang jaga, tapi tak boleh, dia sedar tapi tak boleh lagi nak semayang, maka menghormati waktulah, semayanglah atas katil tu, tak ada orang ambil wudu pun, tak apa, semayang je. Kemudian wajib dia qada balik. Sesiapa yang tertinggal solat kerana sengaja tak nak buat sampai terkeluar pada waktu zuhur, dah masuk asar tak semayang zuhur lagi, laisa laha kafarah illa nar, tidak ada baginya pengampunan melainkan api neraka Allah Ta'ala je yang selayaknya baginya. Hukum mengenai dengan seseorang yang meninggalkan solat fardu ni, banyak solat fardu yang dia tinggalkan. Contoh je, dia meninggalkan solat 1 hari ataupun lebih 1 hari, 100 hari dia tinggalkan. Adakah perlu diikut tertib yang meninggal solat yang ditinggalkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak? Ikut tertib, mengikut tertib solat yang ditinggalkan. Contoh dia tinggalkan solat seminggu daripada subuh sampai isyak, maka dia kena qada seminggu tadi, semayang yang ditinggalkan seminggu. Adakah perlu mengikut tertib? Sunat mengikut tertib. Ikutlah subuh dulu,
Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isyak. Sunat ini kerana keluar daripada khilaf di kalangan ulama yang mewajibkan qada ini mengikut tertib. Fayusalli awwala salatin fatathu fil yaum al-awwal. Kerana ada sebahagian ulama menyatakan wajib apa? Wajib mengikut tertib. Solat pertama yang ditinggalkan apa? Buat solat tu dulu. Kemudian solat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak ada perbezaan pada yang demikian ini, pada masalah yang saya sebutkan ini, di sisi Allamah Imam Ar-Ramli, antara tafutu kulluha li'udrin aw bi ghairihi aw bi ba'dihha bi udrin wa ba'dihha bi ghairihi. Tak ada beza sama ada ditinggalkan solat tersebut kerana keuzuran ataupun tanpa uzur, ataupun sebahagiannya ditinggalkan dengan keuzuran, sebahagiannya tanpa keuzuran. Kalaulah gambaran masalahnya, kalaulah seseorang meninggalkan solat zuhur dan asar dengan keuzuran, mungkin tertidur daripada zuhur asar, tertidur sampai dia sesedar dah maghrib dah, dan maghrib isyak tanpa uzur. Maghrib isyak dia tinggalkan sebab dia leka tengok TV lama sangat, tengok TV terlampau lama, nak habiskan satu cerita, terlupa semayang maghrib dan juga isyak. Ustuhibba indahu taqdimu zuhur wal asr ala ma ba'dahuma. Maka disunatkan, dituntut baginya untuk mendahulukan solat zuhur dan juga asar ke atas apa yang selepasnya maghrib dan juga isyak, kerana untuk meraihkan tertib. Imam Ramli kata tidak ada beza. Tak ada beza. Zuhur asar tinggal kerana tertidur, maghrib isyak tinggal kerana tertinggal sembahyang kan tengok TV, maknanya dia berdosa tu. Imam Ramli kata disunatkan qada zuhur asar dulu, sebab untuk mengikut tertib, berbanding dengan qada maghrib dan juga isyak. Berbeza dengan Al-Allamah Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyatakan wajib qada apa yang ditinggalkan tanpa sebarang keuzuran. Apa dia tanpa sebarang keuzuran? Iaitu semayang maghrib isyak tengok TV sampai tak semayang tadi tu, itu yang wajib qada dulu sebab dia tinggal tanpa keuzuran. Walaupun tak ada tertib, zuhur asar dia tertidur dengan keuzuran, dengan sebab, tak apa, qada solat maghrib isyak dahulu, kemudian barulah qada sembahyang apa? Qada selepas daripada itu sembahyang zuhur dan juga asar. Sebab zuhur asar dia tak berdosa tinggal, maghrib isyak dia berdosa. Qada yang berdosa tu dulu. Dan perkataan Ibnu Hajar ini ada logiknya juga, kerana untuk membebaskan daripada bara'atul zimmah, iaitu daripada taklif, kebertanggungjawaban. Saya kira cukup sekadar itu dulu pengajian kita mengenai dengan beberapa keuzuran yang dibenarkan untuk meninggalkan solat, ataupun boleh juga untuk melewatkan solat lah. Meninggalkan solat tu, melewatkan solat sama, meninggalkan solat sehingga habis waktu solat. Maksudnya melewatkan solat sehingga habis waktu solat. Solat zuhur tak semayang sampai melewatkan sampai habis masuk waktu asar. Ada 4. Satu apa? Tertidur. Yang keduanya adalah terlupa. Yang ketiga kerana buat jamak takhir. Yang keempat kerana dipaksa. Ada 4 perkara yang kita huraikan semalam dan juga hari ini. Nabi SAW juga pernah tertinggal semayang asar dalam peperangan Khandaq. Nabi kata apa? Nabi kata mala'allahu buyutahum naran. Semoga Allah Ta'ala penuhkan rumah mereka dengan api neraka. Semoga Allah Ta'ala penuhkan rumah mereka dengan api, seperti mana mereka telah lewatkan kita daripada melaksanakan solat fardu asar. Kita tak boleh sembahyang asar. Tak boleh sembahyang asar sampai terbenam matahari kerana sibuk dengan peperangan, dalam peperangan Khandaq.
Jadi Nabi SAW mendoakan keburukan untuk tentera Ahzab, tentera kafir Quraisy. Cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat dan juga kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka